Haish, kalau korang perasan sekarang kan, dah ramai dah yang start main golf. Tak kisah lah pergi driving range ke atau main full course, benda tu bagus. So kita pun nak join yang ni, kita nak main golf juga. Tapi bukan golf biasa-biasa sebab kita nak main golf GTI Mark 8. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syaril daripada Kalis. So, kita dah ada dekat sini Volkswagen Golf GTI Mark 8. So, yang ini sebenarnya special sikit sebab dia dipasang di Malaysia. Ini adalah Volkswagen GTI yang pertama rasanya dipasang di luar daripada Germany dan China. Which is great. Tapi, bila CKD kan, mesti murah kan. Murah sikit daripada sebelumnya. Tapi dia ada beza sikit lah. Contohnya macam dia punya depan ni, dia tak ada fog lamp yang checkered flag tu. Kurang sikit sebab biasanya kalau dengan rupa yang dah settle macam ni, yang garang ni, kalau ada dengan checkered flag dia, memang cantik. Tapi jangan risau, Shopee Motorsport mesti ada. Lepas tu kalau kat tepi dia pun kita boleh tengok dia pakai rim Richmond 18 inci. So ada yang tak minat juga dengan dia punya bentuk dia punya bentuk rim dia kan. Tapi saya rasa macam okey lah, sesuai dengan rupa dia. Lepas tu lampu dia LED depan belakang. Lampu signal belakang dia sequential. Scrolling memang nampak premium. Selain daripada tu, depan ni ada lampu kalau malam, dia lampu dia memang memanjang. So memang kalau orang tengok, korang nak pick up awet ke apa, memang nampak cantik. Selain tu GTI, korang tahulah GTI, belakang pun ada GTI. So orang tahu itu GTI. So golf ni orang cakap sedap sangat kan. Kalau dah pakai golf, mesti nak pakai golf lagi. So kita nak tahu sedap sangat ke golf ni kan. Nak tahu kita kena drive. Jom lah. Okay, sebelum kita gerak tu kan, elok lah saya explain sikit bahagian dalaman dia kan. Dalaman dia sebenarnya minimalis je. Kalau korang tengok dia punya button pun macam boleh kira pakai jari je lah. Dekat bahagian tengah ni, kat sini satu. Dengan untuk bahagian lampu-lampu dia lah. Dengan kat steering dia pun ada button. Tapi button dia function sikit lah sebab dia guna haptic touch. So macam korang tekan dekat iPhone tu, korang tahulah kan. Kalau korang tengok kat sini, bahagian lampu, aircon vent dia kemas lah, nampak memanjang macam tu kan. Cuma semuanya kereta ni sebab dia dah tak banyak button kan, semua ada dekat dalam dia punya sistem ni lah. Infotainment dia dengan dia punya yang meter ni 10.25 inci macam tu lah. Kalau yang ini 10 inci, ada Apple CarPlay, Android Auto. Ada juga navigation yang dah terbina dalam lah, tapi saya tak pernah guna lah sebab dah ada Apple CarPlay kan. Apple CarPlay dia pun wireless lah, which is very good lah untuk sekarang. Okay, kalau korang tengok button kat tengah pun dia ada macam engine start stop kat sini. Lepas tu P, parking brake kat sini, auto hold. And then this one, even Jim cakap is such a nipple. Isn't that such a nipple? I agree. Sebab kecil tapi yelah benda baru kan. Mungkin perlukan masa lah untuk orang adapt. Tapi bagi saya macam, okay, quite nice. You don't have to like do this anymore. Korang just kan? Okay lah. Selain tu korang boleh tengok dia ada juga tempat boleh cup holder kat sini satu. Dia ada macam pengetat ni, okey lah. Kalau kat sini kau boleh letak kunci ke, ataupun kau ada botol lagi satu pun boleh letak sini. Untuk botol besar lah ini. Ini boleh muat botol besar. Kat sini glove box dia boleh lah. Tapi saya suka kedudukan dia punya armrest. Lentok babe. Bawa. Sedap lah. Seat dia pun memang betul-betul peluk. Mungkin kalau untuk yang berbadan macam saiz besar sikit, mungkin agak macam kurang selesa nak keluar dia. Tapi bila korang nak keluar tu, korang buka pintu, nanti korang mati enjin, seat dia akan ke belakang. So macam senang lah korang nak keluar. Tu je, jom kita drive. Okay, now kita dah ada dekat dalam kereta ni kan. Kita tahu lah kereta golf ni memang orang panggil apa, raja hatchback kan. Because of the performance, memang padu lah. Dia punya engine 2.0. Lepas tu output dia 245 PS dengan 370 Nm torque, which is banyak sebenarnya kalau atas kertas. Tapi bila korang duduk dekat dalam kereta ni, bila korang tekan, korang akan rasa yang sebenarnya dia punya torque yang banyak-banyak tu tak adalah rasa that strong tau sebenarnya. Sebab dia mungkin kereta yang baru ni dia lebihkan kepada
keselesaan. So korang akan rasa macam, weh, selesanya kereta ni kan. Macam more to comfort rather than apa orang panggil, lebih kepada comfort daripada performance lah. Maybe saya rasa point yang paling penting kalau korang drive kereta ni more to comfort. Dia macam lebih selesa, which is itu yang orang nak kot sekarang kan. Kalau korang guna as a daily car kan, you want something that is comfortable. Tambah-tambah dengan kita pun tahu keadaan jalan kat Malaysia ni macam mana kan. Saya dah try bawa sendiri kereta ni, bawa masuk Gombak. Korang pun tahu jalan kat Gombak tu macam mana kan. So dia memang sesuai sesuai lah. Kalau korang tukar, dia ada mod pemanduan juga. Dia ada dalam 4 mod I think. Dia ada eco mode, dia ada comfort mode, lepas tu ada sport dengan individual. Individual tu korang boleh setting sendiri lah. Kalau korang nak steering ni macam jenis yang eco ke, ataupun pedal dia, macam-macam lah. Korang boleh ikut korang punya ni sendiri. Let's see. Sekarang ni saya dekat comfort mode. Kalau comparekan kereta ni dengan GR Yaris, kalau GR Yaris tu memang kalau kita pergi, memang dia rasa macam tu sikit lah. Kalau yang ni memang, kalau even kalau korang bawa passenger kan, duduk belakang pun, korang speeding pun macam tak berapa rasa sangat. Dia pergi pun macam lembut-lembut je kan. Even 0 to 100 kereta ni dalam 6.4 second. Dia tak adalah macam terlalu ni, tapi which is still fast. Okay, walaupun kereta ni saya cakap tadi macam sedikit lembut kalau nak comparekan dia punya pergi tu dengan kereta-kereta GTI yang sebelum ni kan. Tapi kalau atas kertas, dia punya power dia tu, kereta ni sebenarnya output dia dalam 15 PS dan 20 Nm lebih daripada edisi Golf yang sebelumnya. Cuma korang tak dapat nak rasa sangat lah. Sometimes maybe setengah orang beli kereta ni sebab they want that feel, you know. Tapi with this car, maybe you will, maybe you won't. It's up to you lah. Kalau korang memang nak yang perasaan terus pergi tu, it's hard to say lah. Let's try kita tukar ke sport mode. Dia RPM dia pun terus turun. Okey lah. Rasa chassis dia, suspension dia agak keras sikit lah untuk sport ni kan. Tapi macam biasa lah, dia punya pedal is more pick up. Let's try this one again. Memang quick lah, very quick. Kalau korang nak keluar simpang, nak terus pancung ke lane kanan tu, you don't need that much of a gap lah. Boleh pancung je, bagi signal, orang bagi jalan, pancung, gerak. That's what you need lah, especially kalau korang jenis yang nak cepat je kan. This car has the power, and lepas tu dia ada juga elemen-elemen keselesaan. Seat pun dah sedap, ada pemanas. Dekat bontot korang dah boleh panaskan. Even steering wheel pun ada hubber juga, boleh panaskan steering. Kalau macam korang terlalu sejuk sangat kawal kat dalam ni kan, so korang boleh lah panaskan bontot korang, panaskan steering ni. Macam function sikit lah kan. Okay, now let's do the 0 to 100 from here. Let's go. Berapa sangat tu? Korang kira lah, itu aku tak tekan habis tu. So far itulah. Kalau korang, if you are looking for something yang give you that feeling, perasaan yang memang gemuruh, nak menekan je kan, you won't get that with this car. Itu perasaan aku lah jangan marah pula. Sebab dia memang more to comfort now. Okay, tapi itu bukanlah benda yang teruk kan. Kalau kita pun tahu, macam saya cakap tadi, kualiti jalan kat Malaysia, duk lubang sana, lubang sini. So ciri ni sikit sebanyak
memang amat diperlukan lah, terutama dekat jalan-jalan dekat Malaysia. Cuma daripada segi safety, itu dia, safety kereta ni, body dia kuat. Okay, body dia memang kuat, chassis dia punya memang high quality punya steel lah kan. Kalau macam ada pelanggaran tu memang bukan tin Milo lah. Cuma dia tak ada active safety. Kalau macam kita listkan active safety yang ada dekat Altiva, yang ada dekat Alza baru nantilah kan, yang nak keluar tu kan, maybe the new Myvi, kalah kereta ni. Kereta ni tak ada blind spot monitor pun. Tak ada blind spot monitor, tak ada lane keep assist. Lepas tu 360 camera tak ada. Lepas tu dia tak ada rear cross traffic alert, tak ada. Tapi reverse camera ada lah. Bagi saya benda tu macam tak ada masalah lah. Sebab yang pakai sistem keselamatan aktif pakai kamera tu pun, you cannot really macam rely dekat benda tu 100% kan. Tapi sebenarnya kalau ada memang nice lah, especially when you're moving in a high speed, korang nak terkeluar lane ke kan. So kereta tu boleh adjustkan korang kat dalam lane tu saja. Tambah-tambah dengan steering yang sangat ringan macam ni, kan. So penting lah ada benda tu. Itu je lah. Lepas tu dengan tak ada yang lebih checkered flag tu, aduh kacau betul lah. Itu memang, kalau ada tu memang nice. Kereta ni juga tak ada autonomous emergency braking, AEB, tak ada. Dia cuma ada post collision punya braking je, untuk bagi korang tak ada berlaku pelanggaran kedua lah. Kalau kereta ni dah detect berlanggar, dia akan bagi assist brake lah. Cuma tu lah kan, orang nak brake sebelum berlanggar. Kalau dah berlanggar tu, insurans lah jawabnya kan. Tapi okey lah, dia still ada lah benda tu. Cuma itu post collision, maksudnya lepas pelanggaran berlaku baru ada bantuan brake. Orang sebenarnya nak elak sebelum. Tapi nak buat macam mana? Lepas tu kereta ni front wheel drive, tak ada manual. Kita cuma ada auto je untuk GTI ni, 7 speed wet clutch DSG lah. Tapi dia tak ada handbrake lah, so korang tak boleh buat handbrake turn. Tapi mungkin bagi setengah orang mungkin tak berapa prefer sangat jenis-jenis steering yang sensitif macam ni, especially when you are moving in a high speed kan. Tapi bagi saya lah, dengan macam kita ni bukanlah jenis yang budak-budak litar sangat kan. Bawa biasa-biasa je, memang okey. Memang okey, dia boleh handle lah. Tapi handling dia walaupun sensitif macam tu pun dia bagus lah, sebab dia ada electronic differential lock. So dia tak adalah buat kereta ni mudah understeer atau oversteer lah. Cornering memang cantik. See? Layan babe macam ni. Okay, sebelum saya habiskan saya punya drive ni, ada something saya nak tunjuk dekat dia punya infotainment ni lah. Kita stop sekejap, jom saya tunjuk. Okay, sebelum kita habiskan drive ni, saya nak tunjuk something lah dekat dia punya sistem infotainment kan. Sebab you are gonna need some time untuk adjustkan diri korang lah dengan dia punya ni kan, interface semua ni. Sebab saya pun masa first dapat kereta ni, duduk je betapa dulu kan, nak tengok apa yang ada kat sini dan macam mana nak kawal dia. Jom saya tunjuk. Okay, macam saya cakap tadi kan, semua benda dah ada dekat dalam ni. So you just have to figure it out. Macam ni, macam biasa lah, telefon. And then kereta ni ada ambient lighting tau. So korang boleh pilih dalam 30 colour macam tu lah. Dia dah ada yang dah preset, korang boleh set sendiri. Macam contohnya macam ni. Cuma bila macam siang-siang macam ni, kau memang takkan nampak lampu dia. Cuma nampak sikit-sikit kat bawah ni. Tapi kalau malam, cun. Bila kau tukar lampu ambient ni, lampu dekat meter pun akan berubah juga. So ikut mood lah outfit. Kau pakai outfit colour apa hari ni kan, kita ambil warna merah. Kau nak garang-garang sikit, ambil warna merah. So other than that, dia ada juga navigation macam saya cakap lah. Dia punya ni memang dah built in punya navigation. Tapi saya tak pernah guna lah, sebab kita dah guna Google Maps kan. Dah ada Apple CarPlay. Dekat sini korang boleh tengok data kereta korang tau. Macam berapa jauh dah jalan. Lepas tu nak tengok interior, exterior, comfort light, tayar semua kan. Semua kat sini je. So kalau korang tengok dekat bonnet dia, memang banyak sensor lah. Yang wiper, boleh tengok wiper, service position, nanti wiper akan gerak. Style lah benda-benda macam tu. Interior pun, the cockpit. Okay, not bad. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk dia punya kelebihan sound dia.
surround sound. So korang boleh pilih mode pemanduan kat sini. Ada eco, comfort, sport. Yang individual ni korang boleh setting sendiri lah. Steering, engine sound, nak sport ke apa kan. Yang ni depends lah. Korang boleh setting sendiri. Lepas tu, selain daripada tu, saya nak cari juga dia punya button auto start stop dia. Tak jumpa sebab dia memang tak ada button. So everything is here. Rupanya dekat sini. Baru disable. So engine takkan mati dan takkan start balik. Okay, once korang dah faham semua benda-benda yang ada dekat dalam ni, baru korang boleh drive dengan hati yang tenang. Jom kita sambung drive. So, kau tanya pendapat saya kan, drive kereta ni kan, saya suka ke tak? Mestilah suka kan. Dia ada rasa this premium barang-barang Jerman ni kan. You can feel it. When you drive it, kau rasa sendiri. Tapi tak adalah something yang wow sangat. Cuma but if you have the money, then go for it lah. Kalau saya ada duit pun, I will take this over the Myvi. Tapi saya punya pocket tu kata macam, Myvi dah lah bang. Kalau ada duit memang saya angkat kereta ni. Memang saya kata button dia tak banyak semua dekat dalam infotainment je kan. Tapi benda tu perlukan masa je sebenarnya. Once you get into it, dah faham semua, kejap je tak. Even kita main phone pun sambil drive kan. Bukan saya. Setengah lah kan. So kalau main kereta ni pun korang kena ni lah. Tapi ada je button-button dia dekat sini. Macam kau nak tukar lagu ke apa kan, you can setting dekat sini je pakai haptic touch, which is a great addition lah. Boleh set cruise control, but it's not adaptive I think. Alright, itulah dia Golf GTI Mark 8 yang paling baru ni, CKD kat Malaysia. Sebab CKD harga dia kini lebih murah. Kalau yang dulu tu dalam 230,000 lebih, yang ini cuma 211,000 lebih macam tu lah sahaja. Tu tak termasuk insurans dan termasuk juga dengan pengecualian SST yang bakal berakhir dalam tahun ni lah. Dan kereta ni juga ditawarkan dalam 5 pilihan warna. Yang ini korang tengok ni, ini adalah Moonstone Grey. Ada juga dalam Oryx White lah, Deep Black, King's Red. Ada nama-nama dia kan. Dan kalau korang nakkan kereta, orang panggil ni raja hatchback yang sangat comfortable, prestasi pun tip-top, lepas tu dengan rupa yang sangat menawan macam ni, this is the car for you. Kalau ada bajet, kena lah. Ciao.